Assalamualaikum semua. Semoga Anda semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT pada hari yang penuh barakah ini. Hari ini, kita nak sembang tentang satu anugerah teragung daripada Allah SWT, Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam sepanjang zaman. Bayangkan, kita ada manual hidup yang lengkap, terus dari pencipta kita yang membimbing setiap langkah dan keputusan dalam hidup. Al-Quran bukan sekadar kitab, tapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, cahayanya tak pernah padam, sentiasa menerangi hati dan jiwa kita. Dalam dunia yang sentiasa berubah, Al-Quran tetap sama. Dari zaman sahabat hingga hari ini, tidak pernah berubah walau sedikit pun. Ia relevan untuk semua, merentasi masa dan tempat, menyatukan umat manusia tanpa mengira bangsa atau latar belakang. Al-Quran adalah peta jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, memberi panduan dalam setiap aspek kehidupan, sumber ilmu, ketenangan, inspirasi, dan kekuatan. Setiap ayatnya membawa makna yang mendalam dan menenangkan hati. Bila sedih, gembira, atau keliru, Al-Quran sentiasa ada jawaban, menjadi penenang dan penunjuk jalan. Seolah-olah Allah berbicara terus kepada kita melalui setiap ayat yang dibaca. Firman Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang beriman. Setiap ayatnya adalah ubat bagi hati yang resah. Al-Quran bukan untuk diletakkan di rak, tapi untuk dibaca, difahami, dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Dalam perbincangan ini, kita akan selami keajaiban Al-Quran dan bagaimana ia membentuk pribadi dan masyarakat. Kita akan lihat perbezaannya dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu, kagumi keindahan bahasanya yang tiada tandingan, terokai keselarasan dengan sains moden, dan bagaimana Al-Quran memberi inspirasi kepada penemuan baru, dan fahami bagaimana ia boleh jadi sahabat karib dalam hidup, menemani kita di setiap waktu. Semoga perbincangan ini membuka hati kita untuk lebih mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Jom kita mulakan perjalanan ini bersama, mencari makna dan hikmah di sebalik setiap ayat. Al-Quran adalah cahaya yang tak pernah padam, menerangi jalan hidup kita hingga ke akhir hayat. Mari kita hayati dan jadikan ia panduan hidup, agar hidup kita sentiasa diberkati. InsyaAllah, kita akan temui makna sebenar kebahagiaan dan ketenangan yang abadi. Mukjizat, perkara luar biasa yang Allah beri kepada para nabi untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Mukjizat ini adalah tanda kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi manusia dan menjadi bukti nyata kepada umat manusia tentang kebenaran para nabi. Contohnya, Nabi Musa membelah Laut Merah, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, semua dengan izin Allah. Setiap mukjizat ini berlaku sebagai jawaban kepada cabaran dan keperluan zamannya. Tapi mukjizat ini hanya berlaku pada zaman mereka, disaksikan oleh kaum mereka sahaja. Mereka yang hidup pada waktu itu dapat melihat dan merasai keajaiban tersebut secara langsung. Kita hari ini hanya mendengar kisahnya melalui cerita dan sejarah yang diwariskan. Namun, Al-Quran pula berbeza dari mukjizat terdahulu. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ini kekal, bukan fizikal tapi intelektual. Ia tidak terikat pada masa atau tempat tertentu dan boleh dihayati oleh sesiapa sahaja. Keajaibannya terletak pada kandungan, bahasa, dan mesejnya yang luar biasa. Setiap ayat membawa makna mendalam yang terus relevan hingga kini. Ia kekal abadi. Dari zaman Nabi hingga hari ini tidak berubah walau sedikit pun. Al-Quran sentiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah. Kita boleh baca, sentuh, dan kaji Al-Quran bila-bila masa, di mana sahaja kita berada. Ia sentiasa tersedia untuk semua. Mukjizat ini hidup dan berterusan, memberi inspirasi dan petunjuk kepada berjuta-juta manusia setiap hari. Al-Quran bukan untuk satu kaum atau satu zaman, tapi untuk seluruh manusia sepanjang zaman, tanpa mengira bangsa atau latar belakang. Allah berfirman, ini buktiku untuk kamu semua, dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Setiap generasi dapat mengambil manfaat daripadanya. Kita tak perlu lihat laut terbelah, cukup buka Al-Quran dan renungi isinya. Disitulah keajaiban sebenar yang boleh dirasai oleh hati dan jiwa. Al-Quran mampu mengubah hati dan kehidupan kita, memberi ketenangan, kekuatan, dan harapan dalam setiap keadaan. Ia adalah rahmat terbesar untuk umat Nabi Muhammad SAW, satu anugerah yang tidak ternilai harganya. Mukjizat yang sentiasa bersama kita. Bacalah, fahamilah, dan amalkanlah dalam kehidupan seharian. Keajaiban Al-Quran sentiasa menanti untuk diterokai. Subhanallah. Marilah kita hargai dan syukuri nikmat ini setiap hari. Keindahan bahasa Al-Quran tiada tandingan. Setiap huruf dan ayatnya bagaikan permata yang memancarkan cahaya keindahan yang luar biasa.
Orang Arab zaman Nabi sangat bangga dengan sastra mereka. Namun Al-Quran datang dengan bahasa yang jauh lebih indah, menakjubkan para penyair dan sastrawan hebat ketika itu. Nabi Muhammad SAW, seorang yang umi, membawa wahyu yang mengatasi syair terhebat, membuatkan mereka terdiam kagum. Gaya bahasanya unik tersendiri dan setiap perkataan dipilih dengan teliti, membawa makna yang mendalam dan menyentuh hati. Surah Ar-Rahman misalnya, mengulangi ayat Fabi'ayyi alai rabbikuma atukazibaan berkali-kali, mengetuk hati kita tentang nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Rentaknya merdu, menenangkan jiwa walau tanpa faham makna, seolah-olah membawa ketenangan dari langit. Surah Al-Ikhlas, 4 ayat pendek, tapi merangkum tauhid paling asas, menjadi inti keimanan setiap muslim. Ringkas, padat, dan sangat berkuasa, ayat-ayatnya mudah dihafal namun penuh makna. Surah Al-Fir pula membangkitkan rasa ingin tahu dengan sumpahan di awal surah, mengajak kita merenung kebesaran Allah. Keindahan Al-Quran bukan sekadar bunyi, tapi juga makna yang mendalam, menyentuh hati dan membimbing jiwa. Satu perkataan boleh membawa pelbagai lapisan makna, membuka ruang tafsiran yang luas untuk setiap pembaca. Allah mencabar manusia untuk mencipta satu surah seumpamanya. Hingga kini, tiada siapa mampu menandinginya. Ini bukti Al-Quran bukan ciptaan manusia, tapi wahyu dari Allah yang maha bijaksana. Setiap ayatnya adalah seni kata dari syurga, membawa rahmat dan petunjuk untuk seluruh manusia. Keindahan ini menakluk hati dan minda, menyatukan umat dari berbagai bangsa dan latar belakang. Al-Quran adalah keajaiban bahasa yang abadi, mukjizat yang tidak pernah pudar di telan zaman. Ia sentiasa segar, sentiasa relevan. Bacalah dan rasai keindahannya. Inilah mukjizat yang hidup, hadiah dari Allah untuk seluruh umat manusia. Keajaiban Al-Quran, ia terpelihara dari sebarang perubahan. Kitab-kitab lain telah diubah, tapi Al-Quran kekal asli sejak lebih 1400 tahun lalu. Di mana-mana pun Al-Quran tetap sama. Ini janji Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah pelihara Al-Quran melalui hafalan, jutaan umat Islam menghafalnya hingga hari ini. Juga melalui penulisan, dari zaman Nabi hingga Mushaf Utsmani, naskahnya diselaraskan dan disebarkan ke seluruh dunia. Al-Quran tiada percanggahan, walau diturunkan selama 23 tahun dalam pelbagai situasi. Setiap ayat saling melengkapi. Allah mencabar manusia mencari kesilapan di dalamnya. Tiada siapa mampu. Inilah bukti Al-Quran wahyu Allah, terpelihara dan sempurna. Janji Allah pasti benar. Al-Quran dan sains, hubungan yang menakjubkan. Al-Quran bukan buku sains, tapi banyak isyarat saintifik di dalamnya. Contoh, teori Big Bang. Al-Quran sebut langit dan bumi dahulu satu, kemudian dipisahkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tahu perkara ini? Sudah tentu wahyu Allah. Al-Quran juga sebut matahari dan bulan beredar di orbit, fakta yang hanya dibuktikan sains modern. Banyak lagi, kejadian manusia, gunung sebagai pasak, pertemuan dua laut. Setiap satu mengesahkan kebenaran Al-Quran. Allah tinggalkan cap jari saintifik dalam wahyunya. Semakin kita belajar sains, semakin kuat iman kita. Al-Quran sentiasa mendahului zaman. Wahyu dan fakta berjalan seiring. Dalam kesibukan hidup, ramai mencari ketenangan, tapi hanya Al-Quran yang memberi ketenangan hakiki. Allah berfirman, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Bacalah Al-Quran, walau hanya beberapa ayat, rasakan damainya. Bacaan ayat-ayat suci menenangkan jiwa, terbukti secara saintifik. Al-Quran penenang ketika sedih, pemberi harapan ketika putus asa. Kisah para nabi dalam Al-Quran ajar kita erti sabar dan harapan. Setiap ujian pasti ada jalan keluar. Al-Quran membimbing kita bila buntu, memberi prinsip hidup yang jelas. Ia kompas yang menunjukkan arah benar di dunia yang keliru. Dalam dunia penuh maklumat mengeliru, Al-Quran sumber kebenaran mutlak. Berpegang padanya, kita tidak akan tersesat. Ia cahaya yang menerangi kegelapan jiwa. Al-Quran adalah penawar dan kekuatan. Jadikan ia teman setia. Ketenangan sebenar ada dalam setiap ayatnya. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ketenangan. Mencintai Al-Quran bukan sekadar membaca, tapi mengamalkan ajarannya. Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan, akhlaknya cerminan wahyu. Dalam solat, kita baca surah Al-Fatihah. Fahami maknanya, solat jadi lebih bermakna. Al-Quran membentuk akhlak bercakap benar, menepati janji, hormat ibu bapa, berbuat baik kepada jiran. Surah Al-Hujurat ajar adab sosial.
Jangan mengumpat, jangan bersangka buruk. Jika diamalkan, masyarakat jadi harmoni. Al-Quran membentuk insan yang baik di sisi Allah dan manusia. Dalam musibah, ingat firman Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini ajar redha dan pasrah. Segala-galanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan keyakinan ini, hati jadi tabah. Al-Quran Duan praktikal seharian. Amalkan dan rasai keajaibannya. Ada yang tanya, adakah Al-Quran masih relevan di zaman modern? Jawabannya ya, malah lebih relevan. Al-Quran bicara tentang fitrah manusia dan prinsip asas kehidupan, bukan teknologi yang berubah-ubah. Sifat manusia, keadilan, kebenaran, kebaikan, semua kekal. Isu kesehatan mental, ketidakadilan sosial, ekonomi, Al-Quran beri solusi, zikir, solat, zakat, larangan riba. Dalam era media sosial, Al-Quran ajar tabayun, semak berita sebelum percaya. Jika diamalkan, dunia siber lebih aman. Isu alam sekitar, Al-Quran ingatkan tanggung jawab jaga bumi. Firman Allah, telah nampak kerosakan di darat dan di laut kerana perbuatan manusia. Al-Quran tawarkan solusi untuk krisis modern. Ajarannya sentiasa segar dan praktikal. Kembali kepada Al-Quran, kita temui jawaban. Inilah relevansi abadi wahyu Allah. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung. Kita telah selami keajaiban Al-Quran, mukjizat kekal, bahasa indah, janji Allah memeliharanya. Al-Quran selari dengan sains, penawar jiwa, pembimbing hidup. Ia bukan sekadar teori, tapi panduan praktikal. Ajarannya kekal relevan, tawarkan solusi untuk masalah modern. Seruan saya, kembalilah kepada Al-Quran. Jangan biarkan ia hanya jadi hiasan. Bacalah setiap hari, fahami maknanya, amalkan ajarannya. Mulakan dengan perkara kecil. Perbaiki bacaan solat, jaga lisan, berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Berpeganglah padanya, kamu tidak akan sesat. Al-Quran adalah tali Allah. Pegang erat, hidup kita selamat. Semoga Allah buka hati dan beri kekuatan untuk hidup di bawah cahaya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kitab Bahrul Mazi menyelami 22 jilid buku syarah hadits Melayu yang abadi PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bahrul Mazi sebuah karya agung Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi adalah buku syarah hadits Melayu yang monumental. Menghidupkan ilmu hadits Rasulullah SAW dalam bahasa Melayu Jawi untuk melengkapkan ajaran Al-Quran. Kitab suci yang terpelihara abadi. Ditulis sebagai syarah komentar kepada Mukhtasar Sahih Al-Tirmizi. Buku ini terdiri daripada 22 jilid yang merangkumi pelbagai aspek syariat daripada akhlak hingga akhlak. Dalam entry blog ini, kita akan meneroka struktur dan kandungan 22 jilid Bahrul Mazi sambil mengaitkannya dengan konsep kitab Al-Quran. Kalam, benar dan terpelihara abadi melalui surah Al-Baqarah 22, surah Ali Imran 33, dan surah Al-Hijr 19. Dengan kisah inspirasi, refleksi, dan contoh praktikal, mari kita menyelami khazanah ilmu buku suci ini pada 5 Julai 2025 sambil menghargai warisan ulama Melayu. Setap, Kitab Bahrul Mazi, buku syarah hadits yang monumental. Kitab Bahrul Mazi yang bermaksud Lautan Madu adalah karya Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, 1983 to 1987, ulama Melayu kelahiran Makkah dan tokoh Ma'al Hijrah pertama Malaysia. Ditulis dalam bahasa Melayu Jawi, buku syarah ini adalah terjemahan dan komentar kepada Mukhtasar Sahih Al-Tirmizi, sebuah ringkasan daripada Sunan Al-Tirmizi, salah satu daripada 6 kitab hadits utama, Kutub Sita. Bahrul Mazi membantu umat Melayu memahami hadits secara praktikal, melengkapkan Al-Quran sebagai kitab suci. Sejarah dan penerbitan. Penciptaan, Syekh Al-Marbawi mempelajari Sunan Al-Tirmizi di Masjid Husain, Kahira, di bawah Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Menghatamkannya 7 kali sebelum menghasilkan Bahrul Mazi. Beliau merujuk ulama seperti Imam An-Nawawi, Al-Kastalani, dan Ibnu Arabi untuk memastikan ketepatan. Penerbitan diterbitkan pada 1932 oleh Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir. Buku ini terdiri daripada 22 juzuk dalam 11 jilid, mengandungi 272 hadits dan 45 permasalahan dunia dan akhirat. Keistimewaan, bahasa Melayu Jawi yang klasik tetapi mudah difahami menjadikan Bahrul Mazi unik. Ia adalah buku syarah hadits Melayu terpanjang dan antara yang pertama diterbitkan di Mesir, menyerlahkan kehebatan ulama Melayu. Kisah inspirasi, Syekh Al-Marbawi menghasilkan buku ini dengan kalam di Mesir, menunjukkan dedikasi untuk menyebarkan ilmu hadits kepada masyarakat Melayu. Buku ini masih dirujuk di Malaysia, seperti dalam kuliah oleh Datuk Syamsuri Ahmad di TV Al-Hijrah 2024.
Pernahkah Anda melihat salinan Jawi Bahrul Mazi atau mendengar kuliah tentangnya? 1. Struktur dan kandungan 22 jilid Kitab Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi terdiri daripada 22 jilid. Setiap satu mengandungi topik syariat yang penting. Berikut adalah gambaran keseluruhan kandungan berdasarkan sumber seperti jurnal akademik dan kuliah TV Al-Hijrah. Jilid 1-2. Bersuci, tahara, membincangkan hadis tentang wuduk, mandi wajib, tayamum, dan najis. Contoh, hadis tentang kebersihan sebagai separuh daripada iman, Sahih Muslim. Jilid 1 mengandungi 1026 hadis dan 591 masalah, manakala jilid 2 melengkapkan topik ini. Jilid 3, solat, menerangkan rukun solat, doa kunut, solat sunat, dan solat berjemaah. Contoh, hadis tentang solat sebagai tiang agama, Sahih Al-Bukhari. Jilid 3 merangkumi 138 hadis dan 454 masalah. Jilid 5-6, zakat, merangkumi syarat zakat, nisab, dan pembahagiannya. Contoh, hadis tentang zakat sebagai pembersih harta. Jilid 7-8, puasa, membincangkan puasa Ramadan, sunat, dan larangan. Contoh, hadis tentang kelebihan puasa Ramadan, Sahih Al-Bukhari. Jilid 9-10, haji, menerangkan rukun haji, umrah, dan adab di tanah suci. Contoh, hadis tentang haji mabrur. Jilid 11-12, perkawinan dan keluarga, merangkumi akad nikah, tanggung jawab suami istri, dan pendidikan anak. Contoh, hadis tentang memilih pasangan berdasarkan agama. Jilid 15-16, muamalat, membincangkan jual beli, riba, dan etika perniagaan. Contoh, hadis tentang kejujuran dalam perniagaan, Al-Tirmizi. Jilid 19, akhlak, menerangkan hadis tentang kasih sayang, kejujuran, dan sabar. Contoh, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya, Sahih Muslim. Jilid 11-18, jihad dan dakwah, merangkumi jihad rohani dan fizikal, serta usaha dakwah. Contoh, hadis tentang menyeru kepada kebaikan, Sunan Al-Tirmizi. Jilid 19-20, hukuman dan kisas, membincangkan hukum hudud, kisas, dan keadilan. Contoh, hadis tentang keadilan dalam hukuman, Sahih. Jilid 21-22, akhirat dan iman, merangkumi hadis tentang kiamat, syurga, neraka, dan keimanan. Contoh, hadis tentang tanda-tanda kiamat. Keistimewaan, setiap jilid menjelaskan status hadis, sahih, hasan, gharib, merujuk pandangan ulama seperti Imam Nawawi, dan memberikan penjelasan praktikal dalam bahasa Melayu Jawa. Buku syarah ini memudahkan umat memahami syariat secara menyeluruh. Contoh praktikal, dalam jilid 3, Bahrul Mazi menerangkan doa kunut berdasarkan hadits dan pandangan mazhab Syafi'i, membantu umat melaksanakan solat subuh dengan betul. Adakah Anda pernah mempelajari hadits daripada Bahrul Mazi? Topik manakah yang paling menarik minat Anda? 1. Al-Quran. Kitab suci yang melengkapi Bahrul Mazi. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber utama syariat, dan Bahrul Mazi melengkapkannya dengan menerangkan hadis. Mari kita hubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Buku ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Perkataan kedua, Al-Kitab, merujuk kepada Al-Quran sebagai buku suci tanpa keraguan, panduan untuk yang bertakwa muttaqin. Bahrul Mazi membantu menjelaskan perintah Al-Quran, seperti solat dan zakat melalui hadits. Surah Ali Imran, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai. Dia menurunkan kepadamu buku ini dengan kebenaran, mengesahkan apa yang sebelumnya. Perkataan ketiga, Alkitab, menegaskan Al-Quran sebagai buku yang diturunkan dengan kebenaran, menyempurnakan kitab seperti Taurat dan Injil. Bahrul Mazi memperincikan hukum-hukum Al-Quran melalui hadits. Hubungan, Al-Quran memberikan perintah umum, misalnya, dirikanlah solat, Surah Al-Baqarah 2:43, manakala Bahrul Mazi menerangkan cara pelaksanaan berdasarkan hadis. Bagaimana Anda menggunakan Al-Quran dan hadis untuk memahami? Sasa, terpelihara abadi, jaminan ilahi, dan usaha ulama. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara abadi. Surah Al-Hijr, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguh, credit system. The query specifically asks for details about the 22 jilid volumes of Kitab Bahrul Mazi. Building on the context of a Malay blogspot post that connects this hadith commentary to the Quranic concepts of Kitab, Kalam, and Terpelihara Abadi through Surah Al-Baqarah 2:2, Surah Ali Imran 3:3, and Surah Al-Hijr 15:9. The previous post was approximately 2,500 words, and the query implies a similar length for a comprehensive exploration of Bahrul Mazi's 22 volumes, emphasizing its role as a buku syarah, hadith commentary book.
Below, I'll provide a detailed Malay blogspot post that outlines the structure and content of the 22 jilid of Bahrul Mazi, integrates the Quranic themes, and maintains an engaging, reflective tone for a blogspot audience. The post will include historical context, practical examples, and blogspot-specific formatting, aiming for a length of around 2,000 to 2,500 words to balance depth and readability. Kitab Bahrul Mazi menyelami 22 jilid buku syarah hadis Melayu yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bahrul Mazi, karya agung Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, adalah buku syarah hadis Melayu yang luar biasa, menghidupkan ilmu hadis Rasulullah SAW dalam bahasa Melayu Jawi untuk melengkapkan ajaran Al-Quran, kitab suci yang terpelihara abadi. Sebagai syarah komentar kepada Mukhtasar Sahih Al-Tirmidzi, buku ini merangkumi 22 jilid yang membincangkan pelbagai aspek syariat, dari bersuci hingga keimanan kepada akhirat. Dalam entry blog ini, kita akan meneroka secara mendalam kandungan setiap jilid Bahrul Mazi sambil menghubungkannya dengan konsep kita Al-Quran, kalam, benar, dan terpelihara abadi melalui surah Al-Baqarah 22, surah Ali Imran 33, dan surah Al-Hijr 15. Dengan kisah inspirasi, refleksi praktikal, dan panduan untuk pembaca pada 5 Julai 2025, mari kita menyelami khazanah ilmu buku ini dan menghargai warisan ulama Melayu. 1. Kitab Bahrul Mazi, warisan ilmu hadis Melayu. Kitab Bahrul Mazi, yang bermaksud Lautan Madu, adalah karya monumental Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, seorang ulama Melayu kelahiran Makkah yang diiktiraf sebagai tokoh Ma'al Hijrah pertama Malaysia. Ditulis dalam bahasa Melayu Jawi, buku syarah ini adalah terjemahan dan komentar kepada Mukhtasar Sahih Al-Tirmidzi, ringkasan daripada Sunan Al-Tirmidzi, salah satu daripada 6 kitab hadis utama Kutub Sittah. Bahrul Mazi memudahkan umat Melayu memahami hadis Rasulullah SAW yang merupakan penjelasan praktikal kepada Al-Quran, kitab suci yang kekal terpelihara. Latar belakang dan penerbitan penciptaan. Syekh Al-Marbawi mempelajari Sunan Al-Tirmidzi di Masjid Husain, Kahera, di bawah bimbingan Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti dan mengkhatamkannya 7 kali sebelum menghasilkan Bahrul Mazi. Beliau merujuk karya ulama terkenal seperti Imam An-Nawawi, Al-Kastalani, dan Ibnul Arabi untuk memastikan ketepatan syarah. Penerbitan diterbitkan pada 1933 M 1352 oleh Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir. Buku ini terdiri daripada 22 juzuk dalam 11 jilid, mengandungi 272 hadis dan 265 permasalahan berkaitan dunia dan akhirat. Keistimewaan ditulis dalam bahasa Melayu Jawi yang klasik tetapi mudah difahami. Bahrul Mazi adalah buku syarah hadis Melayu terpanjang dan antara yang pertama diterbitkan di Mesir, menyerlahkan kehebatan ulama Melayu di peringkat antarabangsa. Kisah inspirasi Syekh Al-Marbawi yang belajar di Universiti Al-Azhar menghasilkan buku ini dengan penuh dedikasi, menggunakan kalam untuk mencatat ilmu hadis bagi umat Melayu. Usahanya ini selari dengan semangat kalam dalam surah Al-Alaq 664, Al-Ladzi Allama bil Kalam, yang mengajar dengan pena. Buku ini masih dirujuk di Malaysia, seperti dalam kuliah oleh Dato' Syamsuri Ahmad di TV Al-Hijrah pada 2024. Pernahkah Anda melihat salinan Jawi Bahrul Mazi atau mendengar kuliah tentangnya? Apa kesan pertama Anda terhadap buku ini? 1. Kandungan 22 jilid Kitab Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi merangkumi 22 jilid yang membincangkan pelbagai aspek syariat dari ibadah hingga akhlak. Berikut adalah penerangan terperinci tentang setiap jilid berdasarkan sumber seperti jurnal akademik dan kuliah TV Al-Hijrah. Jilid 1, 2, bersuci, taharah. Kandungan, membincangkan hadis tentang wudhu, mandi wajib, tayamum, dan cara mengurus najis. Contoh hadis, kebersihan adalah separuh daripada iman. Jilid 1 mengandungi 126 hadis dan mimas satu masalah. Manakala jilid 2 melengkapkan topik ini dengan perincian seperti wudhu yang sempurna. Relevansi, membantu umat memahami pentingnya kesucian sebelum ibadah seperti solat. Jilid 3 Papa, solat kandungan, menerangkan rukun solat, doa kunut, solat sunat seperti duha, dan solat berjemaah. Contoh hadis, solat adalah tiang agama, Sahih Al-Bukhari. Jilid 3 merangkumi 134 hadis dan 454 masalah. Relevansi memberikan panduan praktikal untuk melaksanakan solat dengan betul seperti doa kunut menurut mazhab Syafi'i. Jilid 5-6, zakat, merangkumi syarat zakat, nisab, had minimum harta, dan pembahagian zakat. Contoh hadis, zakat membersihkan harta.
Relevansi, membantu umat memahami kewajiban zakat sebagai pembersih jiwa dan harta. Jilid 78. Puasa kandungan, membincangkan puasa Ramadan, puasa sunat seperti puasa Arafah, dan larangan semasa puasa. Contoh hadis, puasa Ramadan menghapuskan dosa-dosa kecil. Relevansi, memberikan panduan untuk menjalani puasa dengan penuh keikhlasan. Jilid 9-10. Haji kandungan, menerangkan rukun haji, umrah, dan adab di tanah suci. Contoh hadis, haji mabrur tiada balasan melainkan syurga. Relevansi, membantu jemaah haji melaksanakan ibadah dengan sempurna. Jilid 11-12, perkawinan dan keluarga. Kandungan, merangkumi akad nikah, tanggung jawab suami istri, dan pendidikan anak. Contoh hadis, pilih pasangan berdasarkan agama. Relevansi, menyokong pembinaan keluarga Islam yang harmoni. Jilid 13-16, muamalat. Kandungan, membincangkan jual beli, riba, dan etika perniagaan. Contoh hadis, kejujuran dalam perniagaan membawa keberkatan. Relevansi, memastikan transaksi ekonomi menepati syariat. Jilid 19-16, ahdungan, menerangkan hadis tentang kasih sayang, kejujuran, dan kesabaran. Contoh hadis, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Relevansi, membimbing umat ke arah akhlak mulia. Jilid 11-16, jihad dan dakwah. Kandungan, merangkumi jihad rohani melawan nafsu dan fisikal, serta usaha dakwah. Contoh hadis, menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Relevansi, menggalakkan usaha menyebarkan Islam dengan hikmah. Jilid 15-20, hukuman dan kisas. Kandungan, membincangkan hukum hudud, kisas, dan keadilan dalam hukuman. Contoh hadis, keadilan adalah asas pemerintahan. Relevansi, menyokong pelaksanaan keadilan menurut syariat. Jilid 21-22, akhirat dan iman. Merangkumi hadis tentang tanda-tanda kiamat, syurga, neraka, dan keimanan. Contoh hadis, beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman. Relevansi, mengingatkan umat tentang tujuan akhir kehidupan. Keistimewaan jilid, setiap jilid menjelaskan status hadis sahih, hasan, gharib, merujuk pandangan ulama seperti Imam Nawawi, dan memberikan penjelasan praktikal dalam bahasa Melayu Jawi yang mudah dipahami. Contoh praktikal, dalam jilid 3, Bahrul Mazi menerangkan doa kunut berdasarkan hadis sahih dan pandangan mazhab Syafi'i, membantu umat melaksanakan solat subuh dengan betul. Seorang pelajar agama di Malaysia berkongsi bagaimana mempelajari jilid ini meningkatkan keyakinannya dalam ibadah. Topik manakah dalam Bahrul Mazi yang paling menarik minat Anda? Pernahkah Anda mempelajari hadis daripada buku ini? 1. Al-Quran, kitab suci yang melengkapi Bahrul Mazi. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber utama syariat, dan Bahrul Mazi melengkapkannya dengan menerangkan hadis Rasulullah SAW. Mari kita lihat ayat-ayat yang menegaskan Al-Quran sebagai kitab. Surah Al-Baqarah 22, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Buku ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Perkataan kedua, Alkitab, merujuk kepada Al-Quran sebagai buku suci tanpa keraguan, panduan untuk mereka yang bertakwa, muttaqin. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan Al-Quran sebagai sumber kebenaran mutlak. Bahrul Mazi membantu menjelaskan perintah Al-Quran seperti solat dan puasa melalui hadis praktikal. Surah Ali Imran 3, Nazala aliyal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai. Dia menurunkan kepadamu buku ini dengan kebenaran, mengesahkan apa yang sebelumnya. Perkataan ketiga, Alkitab, menegaskan Al-Quran sebagai buku yang diturunkan dengan kebenaran, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, yang menurut sumber Islam telah diubah. Bahrul Mazi memperincikan hukum Al-Quran, seperti cara membayar zakat, berdasarkan hadis. Hubungan dengan Bahrul Mazi, Al-Quran memberikan perintah umum, seperti dirikanlah solat, Surah Al-Baqarah 2-4, manakala Bahrul Mazi, jilid 3-4, menerangkan rukun solat dan doa kunut berdasarkan hadis sahih. Ini menunjukkan bagaimana buku syarah ini melengkapkan kitab suci. Refleksi, Al-Quran dan Bahrul Mazi bekerja sama untuk membimbing umat. Bagaimana Anda menggabungkan pembacaan Al-Quran dan hadis dalam rutin harian Anda? Adakah terdapat hadis tertentu daripada Bahrul Mazi yang membantu Anda memahami Al-Quran? 1. Terpelihara abadi. Jaminan ilahi dan usaha ulama Al-Quran adalah kitab yang terpelihara abadi, seperti yang dijanjikan dalam Surah Al-Hijr. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini dan kami pula yang memeliharanya. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang juga disebut Ad-Dzikr, peringatan, kekal dilindungi oleh Allah Hafiz daripada perubahan
berbeza dengan kitab seperti Taurat dan Injil yang menurut tafsir Ibnu Katsir telah diubah oleh manusia. Pemeliharaan Al-Quran melibatkan jaminan ilahi. Allah menjaga teks dan makna Al-Quran. Hafazan, para hafiz menghafal Al-Quran secara mutawatir sejak zaman Nabi SAW. Tulisan, Mushaf Uthman dan salinan moden memastikan ketepatan teks kaitan dengan Bahrul Mazi. Walaupun Bahrul Mazi bukan wahyu, usaha Syekh Al-Bawi memastikan hadits sahih dipelihara dalam bahasa Melayu Jawi. Dengan kalam, beliau mencatat 22 jilid buku syarah ini menyumbang kepada kelestarian ilmu hadits. Kisah inspirasi. Di Malaysia, pelajar di ma'had tahfiz seperti Darul Quran Jakim menghafal Al-Quran, manakala pelajar agama mempelajari Bahrul Mazi untuk memahami hadis. Seorang hafiz muda berkongsi bagaimana mempelajari Bahrul Mazi meningkatkan kefahamannya tentang solat kasar. Adakah anda mengenali hafiz atau pelajar Bahrul Mazi? Apa inspirasi yang anda peroleh daripada usaha mereka? 1. Kalam, pena yang merekod ilmu suci. Kalam adalah simbol literasi dalam Islam seperti disebut dalam surah Al-Alaq 964, Al-Ladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena. Kalam memainkan peranan penting dalam memelihara kedua-dua Al-Quran dan Bahrul Mazi. Al-Quran ditulis pada kulit haiwan dan daun kurma pada zaman Nabi SAW yang disusun sebagai Mushaf Uthman. Bahrul Mazi, Syekh Al-Marbawi menggunakan kalam untuk mencatat 22 jilid syarah hadits, memastikan ilmu hadits kekal untuk umat Melayu. Contoh sejarah, para sahabat seperti Zaid bin Thabit dan ulama seperti Al-Marbawi menggunakan kalam dengan penuh tanggungjawab untuk memelihara ilmu. Bahrul Mazi adalah bukti bagaimana kalam menghidupkan warisan hadis. Contoh moden, cetakan Bahrul Mazi oleh penerbit seperti Pustaka Darussalam dan kuliah digital di TV Al-Hijrah 2024 meneruskan warisan kalam. Aplikasi seperti Muslim Pro turut memudahkan akses kepada hadis. Adakah anda lebih suka menulis nota hadis dengan tangan atau menggunakan sumber digital? 1. Kepentingan kitab Bahrul Mazi dalam kehidupan moden. Kitab Bahrul Mazi kekal relevan untuk umat Islam, terutamanya dalam konteks Melayu. Memperincikan syariat solat, jilid ke-4, menerangkan doa kunut, solat sunat dan adab berjemaah berdasarkan hadis sahih. Zakat dan haji, jilid 5-10, memberikan panduan tentang nisab zakat dan rukun haji. Akhlak, jilid 15, hadis seperti tidak beriman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dirinya sendiri. Sahih Bukhari mengajar kasih sayang. Warisan Melayu. Sebagai buku syarah Jawi, Bahrul Mazi adalah bukti kehebatan ulama Melayu. Ia digunakan di pondok, ma'had tahfiz dan institusi seperti Darul Quran Jakim memperkukuh identiti ilmuwan Melayu. Kisah moden. Kuliah Bahrul Mazi oleh Dato Syamsuri Ahmad di TV Al-Hijrah, Pak, menarik minat pelajar agama. Digitalisasi oleh Pustaka Darussalam memudahkan akses kepada buku ini. Pernahkah anda menghadiri kuliah Bahrul Mazi atau membaca jilid tertentu? 1. Cabaran dan keindahan menghayati kitab suci dan syarah. Menghayati Al-Quran dan Bahrul Mazi mempunyai cabaran dan keindahan. Cabaran, bahasa, Al-Quran dalam bahasa Arab dan Bahrul Mazi dalam Melayu. Jawi mungkin suka dipahami. Terjemahan seperti tafsir pimpinan Ar-Rahman dan kuliah moden membantu. Masa, kesibukan moden menyukarkan pembacaan. Membaca beberapa ayat atau hadis sehari adalah permulaan yang baik. Kompleksiti hadis. Memahami status hadis memerlukan ilmu, tetapi Bahrul Mazi menjelaskannya dengan terperinci. Keindahan kedekatan dengan Allah. Membaca Al-Quran, surah Al-Isra 82, dan hadis dari Bahrul Mazi membawa ketenangan rohani. Transformasi diri. Kisah umat yang berubah selepas mempelajari buku ini, seperti meninggalkan tabiat buruk, adalah inspirasi. Warisan Melayu, Bahrul Mazi, menghubungkan kita dengan warisan ulama Melayu. Cadangan praktikal. Mulakan dengan membaca satu halaman Al-Quran dan satu hadis dari Bahrul Mazi setiap hari. Sertai kelas tafsir atau hadis, atau gunakan sumber seperti Quran.com dan kuliah TV Al-Hijrah. Apa cabaran atau keindahan yang anda temui dalam mempelajari Bahrul Mazi? Kesimpulannya, kitab Bahrul Mazi dengan 22 jilidnya adalah buku syarah hadis Melayu yang monumental, melengkapkan Al-Quran sebagai kitab suci tanpa keraguan. Surah Al-Baqarah 22/2, Ali Imran 3/1, yang terpelihara abadi. Kalam memainkan peranan penting dalam mencatat kedua-dua buku ini, daripada Mushaf Al-Quran hingga syarah Bahrul Mazi. Sebagai warisan ilmu, Bahrul Mazi membimbing umat dalam syariat, akhlak, dan rohani. Marilah kita hayati Al-Quran dan Bahrul Mazi dengan membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya. Kongsikan di ruangan komen.
Adakah pengalaman Anda dengan kitab Bahrul Mazi? Adakah hadis tertentu dari jilid ketu yang menginspirasikan Anda? Atau adakah Anda teruja untuk mempelajari buku syarah ini dengan lebih mendalam? Jangan lupa kongsikan entry ini untuk menyebarkan cinta kepada ilmu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bahrul Mazi, buku syarah hadis Melayu yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia ilmu Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi panduan utama, diturunkan dengan kebenaran dan terpelihara abadi oleh Allah. Untuk memahami ajaran Al-Quran secara mendalam, hadis Rasulullah SAW menjadi pelengkap yang penting. Dan kitab Bahrul Mazi, karya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, adalah antara buku syarah hadis Melayu yang paling monumental. Sebagai syarah komentar kepada Mukhtasar Sahih Al-Tirmizi, buku ini menghidupkan ilmu hadis dalam bahasa Melayu Jawi, membantu umat memahami syariat dengan lebih praktikal. Dalam entry blog ini, kita akan meneroka keagungan kitab Bahrul Mazi sebagai buku syarah, sambil mengaitkannya dengan konsep kitab Al-Quran, kalam, dan terpelihara abadi melalui surah Al-Watura, surah Ali Imran 33, dan surah Al-Hijr 59. Dengan kisah inspirasi, refleksi, dan contoh praktikal, mari kita sentiasa warisan ilmu buku suci ini. 1. Kitab Bahrul Mazi, buku syarah hadis yang unik. Kitab Bahrul Mazi yang bermaksud Lautan Madu adalah karya agung Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi 1893-1987, seorang ulama Melayu kelahiran Makkah dan tokoh Ma'al Hijrah pertama Malaysia. Ditulis dalam bahasa Melayu Jawi, buku syarah ini adalah terjemahan dan komentar kepada Mukhtasar Sahih Al-Tirmizi, sebuah ringkasan daripada Sunan Al-Tirmizi, salah satu daripada 6 kitab hadis utama. Untuk Sita, ia bukan sekadar buku, tetapi khazanah ilmu yang memudahkan umat Melayu memahami hadis Rasulullah SAW yang melengkapkan ajaran Al-Quran. Sejarah dan penerbitan penciptaan, Syekh Al-Marbawi mempelajari Sunan Al-Tirmizi di Masjid Husain Kahira di bawah bimbingan Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti dan mengkhatamkannya 7 kali sebelum menghasilkan Bahrul Mazi. Beliau merujuk karya ulama besar seperti Imam An-Nawawi, Al-Kastalani, dan Ibnul Arabi untuk memastikan ketepatan syarah. Penerbitan buku ini diterbitkan pada tahun 1933 M1352 oleh Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir. Terdiri daripada 22 juzuk dalam 11 jilid. Ini menjadikan antara buku syarah hadis Melayu terpanjang dan yang pertama diterbitkan di Mesir, menunjukkan pengaruh ulama Melayu di peringkat antarabangsa. Kandungan mengandungi 2,37 juta hadis dan 866 permasalahan berkaitan dunia dan akhirat, merangkumi topik seperti bersuci, solat, zakat, puasa, haji, dan fiqh. Contohnya, jilid pertama membaca bab bersuci dengan 126 hadis dan 591 masalah, manakala jilid kedua membaca solat dengan 138 hadis dan 494 masalah. Keistimewaan, Bahrul Mazi menggunakan bahasa Melayu Jawi yang klasik tetapi mudah difahami, menjadikan buku yang relevan untuk pelajar agama dan masyarakat umum. Ia menjelaskan istilah hadis seperti sahih, hasan, dan garib, membantu pembaca memahami status hadis dengan lebih mendalam. Kisah inspirasi Syekh Al-Marbawi yang belajar di Universiti Al-Azhar menghasilkan buku ini dengan penuh dedikasi untuk menyebarkan ilmu hadis kepada masyarakat Melayu. Usahanya menunjukkan betapa kalam benar menjadi alat penting dalam memelihara ilmu. Selari dengan Al-Quran. Adakah Anda pernah mendengar tentang Bahrul Mazi atau melihat salinan Jawi asalnya? 1. Al-Quran, kitab suci yang melengkapi Bahrul Mazi. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber utama syariah dan Bahrul Mazi melengkapinya dengan menerangkan hadis Rasulullah SAW. Mari kita lihat 2 ayat yang menegaskan Al-Quran sebagai kitab. Surah Al-Baqarah 2:2. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Buku ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Perkataan kedua, Alkitab merujuk kepada Al-Quran sebagai buku suci yang bebas daripada keraguan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan Al-Quran sebagai panduan untuk mereka yang bertakwa, muttaqin, membimbing dalam akidah, akhlak, dan kehidupan. Bahrul Mazi membantu menjelaskan perintah Al-Quran seperti solat dan puasa secara praktikal melalui hadis. Surah Ali Imran 33, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadaihi. Dia menurunkan kepadamu buku ini dengan kebenaran, mengesahkan apa yang sebelumnya. Perkataan ketiga, Alkitab menegaskan Al-Quran sebagai buku yang diturunkan dengan kebenaran, menyempurnakan kitab-kitab seperti Taurat dan Injil.
Bahrul Mazi menerangkan hukum-hukum Al-Quran seperti prinsip zakat berdasarkan hadis. Hubungan dengan Bahrul Mazi. Al-Quran adalah kitab ilahi, manakala Bahrul Mazi ialah buku syarah yang menjelaskan sunnah Rasulullah SAW, seperti cara melaksanakan solat kasar berdasarkan hadis sahih. Refleksi. Al-Quran memberikan perintah misalnya, dirikanlah solat surah Al-Baqarah 243, manakala Bahrul Mazi memperincikan amalan seperti bilangan rakaat dan doa tertentu. Bagaimana anda menggunakan Al-Quran dan hadis untuk memahami ibadah anda? 1. Terpelihara abadi. Jaminan ilahi dan usaha ulama keajaiban Al-Quran sebagai kitab suci terletak pada sifatnya yang terpelihara abadi. Surah Al-Hijr 9. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini dan kami pula yang memeliharanya. Ayat ini menjamin Al-Quran kekal tulen, dilindungi oleh Allah Hafiz. Berbeza dengan kitab seperti Taurat dan Injil, menurut sumber Islam telah diubah. Al-Quran kekal asli melalui jaminan ilahi. Allah memelihara teks dan makna Al-Quran. Hafazan. Para hafiz menghafal Al-Quran secara mutawatir sejak zaman Nabi SAW. Tulisan, Mushaf Uthman dan salinan moden memastikan ketepatan teks. Kaitan dengan Bahrul Mazi. Walaupun Bahrul Mazi bukan wahyu, usaha Syekh Al-Marbawi memastikan hadits-hadits sahih dipelihara dalam bahasa Melayu. Buku syarah ini memainkan peranan serupa dengan kalam, memelihara ilmu hadits untuk umat Melayu. Kisah inspirasi. Di Malaysia, hafiz muda di Ma'had Tahfiz menghafal Al-Quran, manakala pelajar agama mempelajari Bahrul Mazi untuk memahami hadits. Ini menunjukkan bagaimana kedua-dua buku ini terpelihara melalui usaha umat. Adakah anda mengenali hafiz atau pelajar Bahrul Mazi? Apa yang menginspirasikan anda tentang mereka? 1. Kalam. Pena yang merekod ilmu suci kalam. Adalah simbol literasi dalam Islam. Seperti disebut dalam surah Al-Alaq, Al-Ladzi Allama bil Kalam, yang mengajar dengan pena. Kalam memainkan peranan penting dalam memelihara Al-Quran dan Bahrul Mazi. Al-Quran ditulis pada kulit haiwan dan daun kurma pada zaman Nabi SAW, kemudian disusun sebagai Mushaf Uthman. Bahrul Mazi. Syekh Al-Marbawi menggunakan kalam untuk menulis syarah hadits dalam 11 jilid, memastikan ilmu hadits kekal untuk generasi Melayu. Contoh sejarah. Para sahabat seperti Zaid bin Thabit dan ulama seperti Al-Marbawi menggunakan kalam dengan penuh tanggungjawab. Buku syarah seperti Bahrul Mazi adalah bukti betapa kalam menghidupkan ilmu. Contoh moden, cetakan Bahrul Mazi oleh penerbit seperti Pustaka Darussalam dan kuliah digital di TV Al-Hijrah, meneruskan warisan kalam. Adakah anda suka menulis nota Al-Quran atau hadits, atau lebih suka medium digital? 1. Kepentingan Kitab Bahrul Mazi dalam kehidupan moden. Kitab Bahrul Mazi adalah buku syarah yang relevan untuk umat Islam moden, terutamanya dalam konteks Melayu. Memperincikan syariat solat. Bahrul Mazi menerangkan hadis tentang solat, seperti doa kunut dan solat sunat, berdasarkan mazhab Syafi'i. Zakat dan haji. Hadis-hadis dalam buku ini menjelaskan prinsip seperti nisab zakat dan rukun haji. Akhlak. Hadis seperti tidak beriman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dirinya sendiri. Mengajar nilai kasih sayang. Warisan Melayu sebagai buku Jawi. Bahrul Mazi adalah bukti kehebatan ulama Melayu. Ia digunakan di pondok-pondok dan institusi seperti Darul Quran Jakim, menjadikan sebahagian daripada identiti keilmuan Melayu. Kisah moden. Kuliah Bahrul Mazi oleh Dato' Syamsuri Ahmad di TV Al-Hijrah 2002 HIPA menarik minat ramai, terutamanya pelajar agama. Buku ini juga didigitalisasikan oleh platform seperti Pustaka Darussalam, memudahkan akses. Adakah anda pernah menghadiri kuliah hadits atau membaca Bahrul Mazi? 1. Cabaran dan keindahan. Menghayati kitab suci dan syarah. Menghayati Al-Quran dan Bahrul Mazi mempunyai cabaran dan keindahan. Cabaran bahasa, Al-Quran dalam bahasa Arab dan Bahrul Mazi dalam Melayu. Jawi mungkin sukar dipahami. Terjemahan dan kuliah membantu mengatasinya. Masa. Kesibukan moden menyukarkan pembacaan atau hafalan. Membaca beberapa ayat atau hadis sehari boleh menjadi permulaan. Kompleksiti hadis. Memahami status hadis memerlukan ilmu. Tetapi Bahrul Mazi menjelaskannya dengan terperinci. Keindahan kedekatan dengan Allah. Membaca Al-Quran dan hadis membawa ketenangan. Surah Al-Isra 82. Transformasi diri. Kisah umat yang berubah selepas mempelajari buku ini, seperti meninggalkan tabiat buruk, adalah inspirasi. Warisan ilmu. Bahrul Mazi menghubungkan kita dengan warisan ulama Melayu. Cadangan praktikal, mulakan dengan membaca 1 halaman Al-Quran dan 1 hadits dari Bahrul Mazi setiap hari.
Sertai kelas tafsir atau hadits atau gunakan sumber seperti Quran.com dan Kuliah TV Al-Hijr. Apa cabaran atau keindahan yang Anda temui dalam mempelajari buku-buku ini? Kesimpulannya, Kitab Bahrul Mazi adalah buku syarah hadits Melayu yang monumental, melengkapkan Al-Quran sebagai kitab suci tanpa keraguan. Surah Al-Baqarah 2, 2, Ali Imran 3, yang terpelihara. Surah Al-Hijr 19 9. Kalam memainkan peranan penting dalam mencatat kedua-dua buku ini, daripada Mushaf Al-Quran hingga Syarah Bahrul Mazi. Sebagai warisan ilmu, kedua-dua buku ini membimbing umat dalam syariat, akhlak dan rohani. Marilah kita hayati Al-Quran dan Bahrul Mazi dengan membaca, memahami, dan mengamalkannya. Kongsikan di ruangan komen. Apakah pengalaman Anda dengan Al-Quran atau Kitab Bahrul Mazi? Adakah hadis tertentu yang menginspirasikan Anda? Atau adakah Anda teruja untuk mempelajari buku syarah ini? Jangan lupa kongsikan entry ini untuk menyebarkan cinta kepada ilmu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.